Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin rahmat, inayah dan hidayahnya, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan yang melimpah ruah, khususnya nikmat iman dan Islam. Begitu juga dengan iman, umur yang panjang, kesihatan yang baik, malah kita diberikan kekuatan dan kelapangan untuk kita menghadirkan diri ke surau, melaksanakan solat secara berjemaah. Kemudian kita duduk mengisi ruang masa yang ada ini antara maghrib dan isyak untuk kita saling mengingatkan di antara satu sama lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita dan kita semua digolongkan di kalangan hamba-Nya yang soleh dan solehah, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah seperti biasa kita akan menyambung siri pembelajaran kita berkaitan dengan kisah sahabat, di mana kita masih lagi dalam kisah Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Seingat saya dah pun ceritakan tentang peperangan persaudaraan ataupun perang saudara yang berlaku ketika pemerintahan Sayyidina Ali, yang bermula daripada perang Jamal, kemudian perang Siffin. Cuma malam ni saya nak ulang balik supaya kita lebih jelas, dan yang lebih penting lagi ialah kita kena berhati-hati dalam menilai supaya kita tidak sampai tahap memburuk-burukkan sahabat, kan? Sebab itu kita kena berlaku adil apabila kita membaca ataupun mengetahui kedua-dua perang tersebut, iaitu perang Jamal dan juga perang Siffin. Kerana kalaulah kita menyatakan di antara satu pihak itu sebagai golongan pemberontak ataupun golongan yang menderhaka kepada pemerintah atau sebagainya, bimbang-bimbang kita sudah termasuk di kalangan orang yang memburuk-burukkan sahabat. Sebab itu kita perlu berhati-hati. Saya tak nafikan bila tuan-tuan membaca kisah-kisah berkaitan dengan ini, akhirnya mungkin kesimpulan yang dapat dibuat, oh sahabat ni jahat, sahabat ni teruk sangat dan sebagainya. Na'udzubillah. Sebab itu dalam hal ini kita perlu berhati-hati supaya kita menyatakan bahawa apa yang berlaku itu adalah berdasarkan kepada ijtihad sahabat masing-masing, supaya kita lebih berhati-hatilah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, memang tidak dinafikan
pemerintahan Sayyidina Ali berbeza dengan apa yang berlaku ketika pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Osman. Kerana kalau kita lihat Sayyidina Osman wafat kerana dibunuh secara kejam oleh golongan pemberontak yang merupakan penyokong kuat kepada Abdullah bin Sabah yang dibunuh di rumahnya secara kejam, yang kemudian bila Sayyidina Osman wafat, maka keadaan Madinah ketika itu agak huru-hara dan kocak-kacir sedikit. Maka di kalangan sahabat-sahabat ahli syura telah bersetuju untuk melantik Sayyidina Ali sebagai khalifah yang berikutnya, iaitu khalifah yang keempat. Tapi di peringkat awal Sayyidina Ali menolak. Ada yang mencadangkan beberapa orang sahabat lain yang mengambil alih jawatan khalifah. Tapi oleh kerana ada pihak yang turut mendesak agar Sayyidina Ali dilantik sebagai khalifah, maka akhirnya Sayyidina Ali pun menerima jawatan khalifah. Maka jadilah Sayyidina Ali sebagai khalifah yang keempat dalam Khulafa Ar-Rashidin, yang tepatnya kita kata dilantik menjadi khalifah pada tahun 35 Hijrah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, oleh kerana keadaan di awal pemerintahan Sayyidina Ali agak huru-hara, kocak-kacir, maka Sayyidina Ali berpendapat ketika itu adalah menjadi keutamaannya untuk mententeramkan keadaan. Tetapi dalam masa yang sama ada pihak-pihak yang mendesak supaya ditangkap mereka yang bertanggungjawab membunuh Sayyidina Osman. Antaranya yang begitu kuat mendesak adalah di kalangan ahli keluarga Sayyidina Osman sendiri. Antaranya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Begitu juga dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan juga beberapa sahabat yang lain. Tapi Sayyidina Ali berpendapat ketika itu adalah menjadi keutamaannya untuk mengamankan dulu suasana. Bila keadaan sudah aman, maka Sayyidina Ali pasti akan melaksanakan hukuman ke atas mereka yang terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Osman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali sebagai khalifah di peringkat awal itu tidak disenangi oleh sebahagian sahabat, kerana mereka merasakan seolah-olah Sayyidina Ali bersekongkol ataupun bersepakat melindungi mereka yang telah membunuh Sayyidina Osman, sedangkan ketika itu merupakan ijtihad ataupun keutamaan bagi Sayyidina Ali untuk meredakan keadaan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka disebabkan tindakan Sayyidina Ali yang mengutamakan untuk meredakan keadaan, menyebabkan beberapa sahabat, antaranya adalah Osman bin Talha bin Ubaidillah, begitu juga Abdullah bin Zubair, telah berpakat dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha untuk mendesak Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang merupakan khalifah ketika itu agar segera menangkap mereka yang terlibat dalam membunuh Sayyidina Osman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dipendekkan cerita, Sayyidatina Aisyah yang turut dibantu oleh sahabat iaitu Talha bin Ubaidillah, Zubair Al-Awam, telah berjaya mengumpulkan sejumlah pasukan yang agak besar, lalu mereka pergi ke Basrah dengan tujuan nak mendesak Sayyidina Ali supaya melaksanakan hukuman qisas terhadap mereka yang terlibat dalam pembunuhan
Saidina Osman. Bila mana Saidina Ali mendapat tahu, maka Saidina Ali pun segera bergerak ke Kufah dengan pasukannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila sampai di sana, suasana seperti hendak berlaku peperangan. Di pihak Saidina Ali dengan pasukannya yang begitu ramai, di pihak Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha juga pasukannya yang begitu ramai. Maka Saidina Ali berpendapat kalaulah tidak didamaikan, niscaya akan berlaku peperangan yang akan menyebabkan pertumpahan darah, sudah tentu mendatangkan mudarat yang lebih besar. Maka sebab itu ada pendapat yang menyatakan bahawa Saidina Ali sendiri telah memulakan rundingan di mana Saidina Ali telah menemui Zubair Al-Awwam yang merupakan sepupunya sendiri, di mana dalam pertemuan itu Saidina Ali menyatakan kepada Zubair bin Al-Awwam, betapa rindunya aku ketika di sisi Rasulullah, di mana kita mengayunkan pedang bersama. Mengapa hari ini kita bermusuhan? Wahai Zubair, ingatkah engkau pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandingkan kita berdua, lalu bertanya kepada engkau, adakah engkau mencintai Ali? Lalu engkau telah menjawab, bagaimana mungkin aku tidak mencintai sepupuku sendiri ya Rasulullah. Kan Sayyidina Ali mengingatkan keadaan ketika bersama dengan Nabi SAW. Wahai Zubair, ingatkah engkau lagi bahawa Rasulullah SAW bersabda, suatu hari nanti engkau akan menzaliminya. Di mana bila Sayyidina Ali menuturkan kata-kata tadi, lalu dia bertanya, adakah hari itu yang dimasukkan oleh Nabi, hari ini wahai Zubair? Lalu dikatakan Zubair telah menundukkan kepala dan menangis, lalu berkata, ya engkau benar, hari itu ialah hari ini di mana aku telah menzalimimu. Lalu selepas perundingan tersebut, Sayyidina Ali dan juga Zubair bin Al-Awwam telah setuju untuk berdamai. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kemudian Sayyidina Ali juga telah mengundang Talha bin Ubaidillah untuk berdamai, di mana bila mana Sayyidina Ali berjumpa dengan Talha bin Ubaidillah, dikatakan Sayyidina Ali telah memalingkan mukanya lalu membaca ayat di dalam surah Al-Ahzab, ayat yang ke-53. Tuan-tuan boleh rujuk di dalam Al-Quran ayat yang ke-53. Antara lain makna ayat tersebut, ayatnya agak panjang. Ada di antaranya yang menyatakan maknanya, apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, ini isteri-isteri Nabi, maka mintalah daripada belakang tabir. Dan ada juga ayat yang menyatakan tidak boleh pula menikahi isteri-isteri Nabi selama-lamanya setelah Nabi wafat. Lalu Sayyidina Ali pun bertanya setelah membacakan ayat itu, wahai Talha, ingatkah engkau ayat ini diturunkan tentang siapa? Maka Talha pun menjawab, tentang aku. Dan Talha pernah berbicara dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, iaitu sepupunya tanpa takbir, secara berhadapan terus. Kerana merasakan Aisyah itu adalah sepupunya. Tetapi perkara ini tidak disenangi oleh Nabi SAW. Dan Talha juga pernah berhasrat ingin menikahi Aisyah radhiyallahu anha setelah Nabi wafat. Ada keinginan untuk menikahi Aisyah setelah Nabi wafat, kan? Tetapi Allah Ta'ala menurunkan ayat ini sebagai teguran kepada Talha. Dan lalu Sayyidina Ali meneruskan dengan berkata, mengapa sekarang setelah Nabi wafat engkau meninggalkan isteri di rumah lalu mengajak Aisyah berperang di sisimu? Pertanyaan Sayyidina Ali itu telah menyebabkan Talha rasa bersalah dan akhirnya bersetuju untuk berdamai. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ini peranan Sayyidina Ali
dalam nak mendamaikanlah kumpulan yang begitu mendesaknya agar melaksanakan hukuman qisas ke atas yang telah membunuh Sayyidina Osman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila mana Sayyidina Ali berjaya mendamaikan sahabat tadi, Talha dan juga Zubair, perkara ini tidak disenangi oleh golongan yang telah membunuh Sayyidina Osman, di mana mereka telah melakukan bai'ah kepada Sayyidina Ali dengan tujuan supaya mereka ini tidak dikenakan hukuman. Dan bila mana mereka mengetahui Sayyidina Ali telah berdamai dengan Talha tadi, begitu juga dengan Zubair, lalu mereka rasa tidak senang hati, dan akhirnya mereka telah melakukan serangan secara senyap-senyap ke atas kumpulan Sayyidina Ali dan juga Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, mudah saya nak gambarkan begini. Aisyah radhiyallahu anha yang dibantu dengan dua orang sahabat besar tadi, iaitu Zubair bin Al-Awwam dengan Talha bin Ubaidillah. Ada pasukan dia ramai. Begitu juga dengan Sayyidina Ali. Mereka ini bertemu di Kufah. Jadi untuk mengelakkan daripada berlaku peperangan, maka Sayyidina Ali berunding untuk berdamai. Kerana kalau tidak dilakukan perundingan, memang akan berlaku peperangan, sudah tentu akan menyebabkan berlakulah pertumpahan darah. Akhirnya Sayyidina Ali berjaya mendamaikan Ubaidillah dan juga Zubair bin Al-Awwam. Maknanya mereka bersetuju untuk tidak berperang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ada pendapat menyatakan mereka pun beredar. Tetapi dalam senyap-senyap, kumpulan yang bimbang mereka ini akan dikenakan hukuman disebabkan perbuatan mereka yang telah membunuh Sayyidina Osman, atau kita kata sebagai golongan munafik yang nanti akan menjadi golongan khawarij, nanti kita akan lihat. Dalam senyap-senyap akhirnya mereka telah melakukan serangan. Seramai 200 orang mereka menyelinap masuk ke kumpulan Sayyidina Ali, dan sebahagiannya pula menyelinap masuk ke kumpulan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Mereka telah melakukan serangan. Jadi bila mereka melakukan serangan, maka disangkakan, contoh, bila mereka melakukan serangan ke atas kumpulan Sayyidatina Aisyah, maka kumpulan Sayyidatina Aisyah tadi merasakan bahawa Sayyidina Ali telah khianat, maknanya telah mungkir janji. Padahal mereka menyatakan dan persetujuan untuk berdamai. Tiba-tiba mereka diserang secara mengejut. Begitu juga di pihak Sayyidina Ali, bila mana mereka diserang, yang ketika itu mereka tidak mengetahui siapa yang menyerang. Cuma pada sangkaan mereka yang menyerang itu adalah kumpulan daripada kumpulan Sayyidatina Aisyah. Maka akhirnya oleh kerana telah berlaku salah faham, maka kedua-dua pihak tadi pun berperang, yang dinamakan sebagai perang Jamal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dinamakan sebagai perang Jamal kerana ketika itu Sayyidatina Aisyah menaiki unta, kan? Sebab itu dinamakan sebagai perang Jamal ataupun perang unta. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Sayyidatina Aisyah yang turut terlibat di dalam perang, tetapi dia tidak mengarahkan agar pengikut-pengikutnya berperang. Malah Sayyidatina Aisyah sendiri pun tidak, kita kata, membunuh atau sebagainya. Dia hanya berada di atas unta tunggangannya sahaja. Jadi oleh kerana telah berlaku pertempuran sesama Muslim, iaitu kumpulan yang memihak kepada Sayyidina Ali dengan kumpulan yang memihak kepada Sayyidatina Aisyah, sesama Muslim, sesama sahabat berperang, maka Sayyidina Ali sangat bimbang
Kalaulah tidak dilakukan sesuatu, punca tadi adalah salah faham, maka Sayyidina Ali telah melakukan sesuatu dengan tujuan untuk meredakan peperangan, iaitu oleh kerana Sayyidina Ali ini seorang yang bijak, ditambah pula dia ada pengalaman dalam strategik peperangan, maka cara untuk meredakan peperangan tersebut ialah membawa Sayyidatina Aisyah keluar dari medan peperangan. Jadi dikatakan Sayyidina Ali telah menikam unta yang dinaiki oleh Sayyidatina Aisyah, lalu unta tadi rebah dan dia pun terus sembelih dan membawa Sayyidatina Aisyah keluar dari medan peperangan, yang akhirnya dapatlah memberhentikan peperangan. Dan ketika itu dikatakan apabila peperangan berhenti, didapati mereka yang telah terbunuh di dalam peperangan Jamal lebih kurang jumlahnya 10,000 orang. 5,000 di pihak Sayyidina Ali dan 5,000 lagi di pihak Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dipendekkan cerita, maka Sayyidina Ali mengarahkan agar harta rampasan tadi dikumpul dan dipulangkan balik kepada pemiliknya. Sayyidina Ali tidak mengambil harta rampasan perang, walaupun zahir Sayyidina Ali dia katakan menang dalam peperangan tersebut, tapi Sayyidina Ali tidak mengambil harta rampasan perang. Malah Sayyidina Aisyah sendiri pun tidaklah dijadikan sebagai tawanan perang. Malah Sayyidina Ali menghantar pulang Sayyidatina Aisyah ke Madinah dengan mengarahkan pahlawan-pahlawan di kalangan wanita untuk mengiringi Sayyidatina Aisyah dipulangkan ke Madinah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, selesai peperangan Siffin, selesai peperangan Siffin, maka di pihak Muawiyah bin Abu Sufyan pula yang turut sama menuntut agar Sayyidina Ali melaksanakan hukuman ke atas mereka yang terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Osman. Bila mana Sayyidina Ali mendapat tahu Muawiyah ini tidak mahu berbai'ah kepada Sayyidina Ali sebagai khalifah, maka Sayyidina Ali telah menghantar utusan 2 orang sahabat untuk berunding dengan Muawiyah, tapi dikatakan perundingan tersebut telah gagal dan Sayyidina Muawiyah tetap berkeras mendesak agar Sayyidina Ali melaksanakan hukuman qisas ataupun melaksanakan hukuman ke atas mereka yang terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Osman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, oleh kerana rundingan yang dilakukan oleh sahabat tadi gagal, maka Sayyidina Ali pun dengan pasukannya bergerak untuk pergi ke Syam nak berbincang. Kalau tadi wakilnya saja, maka akhirnya Sayyidina Ali sendiri yang nak pergi berbincang dengan Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dikatakan Sayyidina Ali telah pergi dengan jumlah pasukan yang begitu besar. Ada pendapat menyatakan sehingga 150,000 orang, 150,000 orang pengikut Sayyidina Ali, pengikut khalifah. Bila Muawiyah mendapat tahu Sayyidina Ali menuju ke Syam, maka Muawiyah pun mengumpulkan pasukannya yang begitu ramai untuk pergi menghala ke arah Sayyidina Ali, dan akhirnya bertemu di Siffin, lembah Siffin, di mana Sayyidina Ali ketika itu bersama pasukannya seramai, ada pendapat menyatakan 130,000 orang. 130,000 orang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, mereka berbincang untuk mencari perdamaian, kan? Tetapi golongan munafik yang saya katakan tadi, akhirnya nanti dalam majlis takim mereka tak setuju, lalu mereka keluar daripada kumpulan yang menyokong Sayyidina Ali, akhirnya membentuk golongan Khawarij.
Dan asalnya mereka ini merupakan golongan pemberontak. Mereka inilah sebenarnya golongan yang bertanggungjawab membunuh Saidina Osman. Jadi bila mereka melihat Muawiyah juga nampak macam nak berdamai dengan Saidina Ali, mereka sangat bimbang. Kalaulah Muawiyah dan juga Saidina Ali berdamai, maka sudah tentulah mereka ini akan ditangkap dan akan dikenakan hukuman. Maka sebab itu mereka tidak berdiam diri, lalu mereka melakukan seperti mana yang mereka telah lakukan sebelum ini, iaitu menyerang secara senyap-senyap kumpulan Saidina Ali dan juga kumpulan Sayyidatina Aisyah. Mereka lakukan perkara yang sama, di mana mereka telah menyerang secara senyap-senyap, kan? Menyerang, sebahagiannya menyerang kumpulan Saidina Ali dan sebahagiannya pula menyerang kumpulan Muawiyah. Jadi bila adanya serangan, maka kedua-dua belah pihak telah tersalah anggap. Yang Saidina Ali menganggap bahawa Muawiyah telah menyerang mereka, di pihak Muawiyah pula menganggap bahawa Saidina Ali telah menyerang mereka. Akhirnya berlakulah peperangan yang dinamakan sebagai peperangan Siffin, yang berlaku pada tahun 37 Hijrah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang ni dikatakan peperangan yang saudara lebih dahsyat lagi daripada peperangan Jamal, kerana melibatkan jumlah tentera yang begitu ramai sekali, dan dikatakan peperangan memakan masa 4 hari. Ada saya baca bermula daripada hari Rabu membawa kepada hari Jumaat, dan ketika itu dikatakan yang terbunuh sudah begitu ramai. Ada yang menyatakan sudah mencecah 70,000 orang. Tentera Saidina Ali 150,000, tentera di pihak Muawiyah ada 130,000. 4 hari mereka berperang sesama sendiri telah mengorbankan dikatakan lebih kurang 70,000 orang yang terkorban. Di kalangan mereka ini ada sahabat dan ada juga hufaz yang menghafal Al-Quran. Dan di pihak Muawiyah, bila merasakan mereka sudah hampir kalah, maka akhirnya Amru bin Al-As mencadangkan agar berdamai. Dan di pihak Muawiyah mereka mencadangkan berdamai, di mana mereka telah mengangkat atau 500 orang tentera telah mengangkat Al-Quran yang diletakkan di hujung pedang, seolah-olah mereka nak berdamai dan nak berhukum dengan Al-Quran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi bila seramai 500 orang di pihak Muawiyah telah mengangkat Al-Quran yang diletakkan di hujung pedang sebagai tanda untuk berdamai, maknanya nak menghentikan peperangan, di pihak Saidina Ali pula ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju, malah menganggap bahawa itu hanyalah helah, tipu daya yang dilakukan oleh Muawiyah, memandangkan ia hampir kalah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, namun Saidina Ali lebih condong kepada nak berdamai, kerana dilihat korban yang begitu ramai sedangkan mereka adalah sesama Islam. Akhirnya diputuskan untuk berdamai. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila berdamai maka terhentilah peperangan kedua-dua pihak, dan mereka telah melakukan rundingan. Akhirnya masing-masing telah bersetuju untuk melantik wakil bagi mengadakan rundingan. Di pihak Saidina Ali telah melantik Abu Musa Al-Ash'ari, manakala di pihak Muawiyah pula telah melantik Amr bin Al-As sebagai perunding yang akhirnya membawa kepada majlis tahkim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, di dalam majlis tahkim pula rundingan ni dia memakan masa lah.
dikatakan memakan masa yang agak lama, namun dikatakan dalam rinjingan tersebut akhirnya dipersetujui, di mana Abu Musa Al-Asy'ari menggugurkan Sayyidina Ali daripada jabatan khalifah. Dan begitu juga di pihak Muawiyah. Tetapi bila Amr bin Al-As pula yang berucap, jadi sebaliknya, maka akhirnya menyebabkan di pihak Sayyidina Ali ataupun penyokong kepada Sayyidina Ali telah terpecah lagi. Satu kumpulan tetap setia bersama dengan Sayyidina Ali, dan satu kumpulan lagi daripada kumpulan Sayyidina Ali tadi telah membantah keputusan Majlis Tahkim, dan akhirnya mereka membentuk kumpulan yang dinamakan sebagai Khawarij. Khawarij yang daripada kharaja, maksudnya keluar. Yang dimasukkan di sini adalah satu golongan yang keluar daripada kumpulan Sayyidina Ali kerana mereka tidak bersetuju dengan keputusan di dalam Majlis Tahkim. Dan mereka akhirnya menjadi kumpulan yang begitu ekstrim, malah menuduh Muawiyah, malah Sayyidina Ali sendiri pun mereka telah kafirkan. Dan mereka begitu dengki dan merancang untuk membunuh Muawiyah, Amr bin Al-As, dan juga merancang untuk membunuh Sayyidina Ali. Tapi mereka akhirnya hanya berjaya membunuh Sayyidina Ali. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, nanti insya-Allah kita akan lihat kumpulan yang dinamakan sebagai Khawarij ini secara lebih terperinci lagi. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apa yang saya nak tekankan di sini ialah kalau kita lihat kepada peperangan Siffin dan juga peperangan Jamal, memang ianya melibatkan umat Islam. Kedua-dua pihak adalah umat Islam. Berbeza dengan peperangan-peperangan sebelumnya. Peperangan di zaman Nabi, peperangan di zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Osman, yang hanya melibatkan orang Islam dengan orang yang bukan Islam. Kan, ketika itu. Tetapi di zaman Sayyidina Ali melibatkan perang saudara sesama Islam. Maka kalau kita lihat kepada sebab tadi yang saya kongsikan tadi, macam kumpulan Sayyidatina Aisyah tadi keluar bertemu dengan kumpulan Sayyidina Ali, tujuan asalnya adalah untuk berbincang. Tujuan asalnya adalah untuk berbincang, untuk berdamai. Tetapi oleh kerana golongan munafiklah yang telah mengadu domba, melakukan kita kata pencerobohan, menyerang secara senyap-senyap, akhirnya menyebabkan kedua-dua pihak tadi telah berlaku salah faham. Yang ni tuduh yang ni, yang ni tuduh yang ni, maka akhirnya menyebabkan berlakulah peperangan. Kan? Bukan berpunca daripada salah satu daripadanya, tapi berpunca daripada golongan munafik tadi, yang akhirnya menyebabkan kedua-dua pihak telah berlaku salah faham. Begitu juga di dalam peperangan Siffin. Tujuan mereka nak bertemu adalah untuk mencari penyelesaian, berdamai dan sebagainya. Sebab itu kalau ada yang menyatakan bahawa Muawiyah melakukan pemberontakan dan merancang untuk menyerang Sayyidina Ali, tapi kalau kita baca secara teliti, macam saya nyatakan tadi, Sayyidina Ali dulu yang mara menuju ke arah Muawiyah di Syam. Kalaulah dikatakan Muawiyah merancang untuk menyerang Sayyidina Ali, nescaya Muawiyah dulu yang bergerak. Kan? Muawiyah dulu yang bergerak menuju ke arah Sayyidina Ali. Tapi apa yang berlaku adalah Sayyidina Ali dulu yang bergerak. Maknanya di sini menunjukkan mereka bukanlah tujuan asal nak berperang, tapi tujuannya adalah untuk berbincang, untuk berdamai, untuk mencari penyelesaian. Tapi itulah yang dikatakan berpunca daripada golongan munafik.
yang telah menyelinap masuk ke kumpulan Saidina Ali dan juga ke kumpulan Muawiyah, dan akhirnya mereka melakukan serangan secara senyap-senyap, menyebabkan telah berlaku salah faham, saling tuduh-menuduh, akhirnya menyebabkan berlaku peperangan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, nanti kita akan lihat sampai tahap Muawiyah akhirnya dilantik menjadi khalifah. Malah ada yang InsyaAllah kita bagi laluan pada azan.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya sambung sikit lagi. Macam kumpulan yang memihak Sayyidatina Aisyah, dua orang sahabat besar, iaitu Talha bin Ubaidillah dan juga Zubair bin Al-Awwam, yang pada mulanya telah bersetuju untuk berdamai dengan Sayyidina Ali, dan dia telah beredar dan ada pendapat yang telah keluar menuju pulang, tetapi akhirnya dibunuh oleh kumpulan pemberontak tadi yang diketuai oleh Abdullah bin Sabah, yang akhirnya membentuk Khawarij dan sebagainya. Dan kalaulah kita katakan mereka ini sebagai kumpulan yang memberontak pemerintahan Sayyidina Ali, menimbulkan kekacauan dan sebagainya, ini boleh dianggap sebagai satu tuduhan yang sangat berat. Sebab Talha bin Ubaidillah dan juga Zubair bin Al-Awwam adalah termasuk di kalangan 10 orang yang dijanjikan syurga oleh Nabi SAW. Begitu juga kalau kita menyatakan Muawiyah sebagai seorang yang zalim dan sebagainya, Muawiyah juga merupakan sahabat besar yang terlibat dalam banyak peperangan bersama dengan Nabi SAW. Malah ada keistimewaan tersendiri yang ada pada Muawiyah bin Abi Sufyan. Lepas itu dalam hal ini kita perlu bersifat adil dan juga berhati-hati. Jangan sampai kita memburuk-burukkan sahabat. Walaupun kita lihat tadi berlaku perang saudara sesama sahabat, sesama Islam, tapi kita kena bersangka baik apa yang berlaku itu adalah atas dasar ijtihad masing-masing. Sayyidatina Aisyah ada ijtihad dia, Zubair dan juga Talha pun ada ijtihad dia, begitu juga dengan Muawiyah pun ada ijtihadnya. Sayyidina Ali lebih-lebih lagi lah. Maka masing-masing dengan ijtihadnya. Jadi akhirnya ijtihad tadi menyebabkan mereka berselisih, yang zahirnya akhirnya menyebabkan berlakulah peperangan tadi, peperangan Jamal dan juga peperangan Siffin. Tapi kita sebagai orang yang cintakan sahabat, dalam hal ini kita perlu berhati-hati. Memang kalau tuan-tuan rajin membaca berkaitan kisah perang Siffin dan juga perang Jamal, seolah-olah nampak yang buruk, yang jahat adalah kumpulan Muawiyah, kumpulan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sedangkan macam saya katakan tadi, mereka ini juga merupakan sahabat yang dekat dengan Nabi SAW. Maka sebab itu kita perlu lebih berhati-hati. InsyaAllah akan datang saya kongsikan berkaitan dengan siapa sebenarnya dalang yang dianggap sebagai kumpulan pemberontak yang diketahui oleh Abdullah bin Sabah, di mana Abdullah bin Sabah ni nanti dialah yang akan mengetahui kumpulan yang dinamakan sebagai Syiah. Dan satu pihak lagi yang membentuk kumpulan yang dinamakan sebagai Khawarij. Khawarij ini dia bukan kumpulan kalau istilah sekarang ni kumpulan politik, bukan, dia firqah yang melibatkan soal akidah. Sebab itu Khawarij ini dia ada dia punya ciri-ciri dia, akidahnya yang tersendiri yang sudah tentu bercanggah dengan akidah Islam yang sebenar. Antaranya mereka telah menghukumkan orang yang berdosa besar itu sebagai kafir, malah mengkafirkan sebahagian besar sahabat termasuklah Sayyidina Ali, disebabkan Sayyidina Ali tidak memihak kepada apa yang mereka inginkan. InsyaAllah akan datang kita lihat dua kumpulan tadilah, iaitu kumpulan Syiah dan juga kumpulan Khawarij, supaya kita jelas, supaya kita nampak sebenarnya siapa yang menjadi dalang yang akhirnya membawa peperangan Jamal dan juga peperangan Siffin. Wallahu alam. Jadi senyitulah yang boleh dikongsikan. Mudah-mudahan sedikit sebanyak memberikan manfaat kepada kita semua. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah silap itu merupakan kelemahan diri sendiri. Kita akhiri dengan sedikit doa, mudah-mudahan Allah Taala memberkati dan merahmati kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا الصراط المستقيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.